Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada petang ini dengan umul kitab, dengan pahala Fatihah kita bacakan nanti kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman, khususnya kepada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang telah mengarang kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Tidak lupa kepada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abdul Ali Al-Banjari Al-Nadwi Al-Maliki. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, di Selatan Tai, di Rohingya, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah tuan-tuan, untuk menambah baik lagi majlis kita pada petang ni, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatimin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'an wa tabi'at tabi'an lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair ya Fattah ya Alim iftah lana futuhal 'arifin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada petang ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada petang ini Allah Taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Dan insya-Allah pada petang ini kita akan sambung lagi pembacaan kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin yang telah dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Masih lagi perbincangan kita berkisar pada Al-Muqaddimatu fi Bayanil Ilmin Nafi'i wa Fadlihi. Ini suatu muqaddimah pada menyatakan ilmu yang memberi manfaat dan menyatakan kelebihan ilmu tersebut. Muka surat 9. Betul. Adapun fardu ain pada ilmu syarak. Betul Betul. Adapun fardu ain pada ilmu syarak, muka surat 8. Muka surat 8. Adapun fardu ain pada ilmu syarak itu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Adapun fardu ain pada ilmu syarak itu, maka iaitu mengenal qadar yang mengetahui dengan dianya segala fardu taharah dan fardu sembahyang dan fardu puasa dan yang membatalkan akan dianya puasa dan fardu haji dan fardu zakat dan segala yang membatalkannya zakat, dan yang lebih daripada itu iaitu fardu kifayah juga. Dalam kita menuntut ilmu ni masih lagi perbincangan kita dalam menuntut ilmu. Jadi telah kita bahaskan pada pertemuan yang lepas, dalam menuntut ilmu ni ada beberapa hukum dan kategori. Ada kategori ilmu yang menjadi fardu ain. Apa maksud fardu ain? Maknanya setiap individu Muslim tadi wajib mempelajari ilmu tersebut. Dan ada ilmu dikategorikan dalam kategori fardu kifayah. Maknanya kalau dalam satu kampung, satu taman itu ada seorang yang mempelajari ilmu tersebut, maka orang lain tak payah. Kan? Jadi dalam membicarakan ilmu syariat, apa maksud ilmu syariat ni? Disebut kat sini ilmu syarak. Kalau bahasa kita mudah faham, ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni dalam kategori fardu ain, maknanya setiap Muslim mesti belajar. Nak tak nak kena belajar. Kalau dia tak belajar, berdosa. Itu yang dikatakan fardu ain. Setiap individu Muslim tadi mesti mempelajari dia, wajib mempelajari dia, bukan mesti, wajib mempelajarinya. Jika dia tidak mempelajari, maka berdosalah dia. Maka ilmu fiqh tadi dalam kategori fiqh ni luas. Dia ada bicara tentang ibadah, dia ada bicara tentang munakahat, dia ada bicara tentang muamalat, dia ada bicara tentang jenayat. Ada 4 kategori. Jadi dalam 4 kategori ni ada kategori, ada ilmu yang termasuk dalam fardu ain, ada ilmu yang termasuk dalam fardu kifayah. Jadi kategori fardu ain ni nak tak nak setiap individu Muslim mempelajarinya, iaitu yang pertamanya masalah fardu taharah. Fardu taharah ni apa? Bermula dengan mengenali air, berapa pembahagian air, itu dia. Kemudian istinja, ini termasuk taharah. Istinja, sampailah masuk dalam bab wudu, hadas besar, hadas kecil. Hadas besar apa dia, hadas kecil apa dia, apa perkara
yang membuatkan seseorang itu berhadas kecil? Apa perkara yang membuatkan seseorang itu dia berpakaian dengan hadas besar? Jangan nanti jawab, kalau orang tanya apa tu hadas kecil, apa hadas besar, buang yang kecil, buang yang besar. Jangan. Ada satu kelas pengajian, seorang makcik dia datang jumpa saya lepas habis pengajian. Ustaz, dia kata, saya ni umur 80 tahun. 80 tahun umur. Ustaz, hari ni baru saya tahu macam mana mandi wajib. Hari ni baru saya tahu mandi wajib yang betul. Maksudnya selama ni dia tahu mandi wajib, tapi dia tak tahu cara mandi wajib yang sebenar. Jadi bila dia tak tahu mandi wajib yang sebenar, apa masalah? Ada masalah tak? Ada masalah tak? Masalah. Maknanya dia berjalan, hidupnya tu 80 tahun. Katalah tolak balik dia 15 tahun. Jadi tinggal 65 tahun. 65 tahun tu, baik dia berhadas besar disebabkan keluarnya haid, dia orang perempuan, ataupun dia berhadas besar disebabkan jima'. Kalau dia kahwin pula, dia berjima'. Kalau dia beranak pula dengan sebab wiladah dan juga nifas, maka dia berjalan dalam keadaan berhadas besar. Orang yang berhadas besar, dia solatnya sah tak? Tak sah. Bahkan berdosa besar, sebab dia berhadas besar, kemudian dia solat, seperti mempermain-mainkan solat. Habis dia pergi umrah, pergi haji, tak kena dam dalam keadaan dia berhadas besar tu. Nampak tu? Sebab benda ni bukan benda main-main. Jangan kita rasa, oh dah solat, dah puasa, dah zakat, dah haji. Kalau minggu lepas kita, bulan lepas kita bicara tentang syirik. Macam mana kita berjalan dalam keadaan menggendong syirik. Orang yang syirik pada Allah SWT, dia solat dia, puasa dia, zakat dia, haji dia. Itu sebabnya Nabi SAW perintah pada kita supaya kita senantiasa menuntut ilmu daripada lahir buayan sampailah ke liang lahat. Tuntut ilmu habis-habis, sebab kita tak tahu. Mungkin ada benda yang kita terlepas pandang, ada benda perkara yang mungkin kita terlupa, perlu diulang. Mungkin yang kita tak tahu, kena tahu. Ini dalam bab taharah ni sahaja, kita sangat-sangat bermasalah. Kemudian di antara lagi yang menjadi fardu ain lagi, yang wajib kita pelajari, iaitu fardu sembahyang. Apa maksud fardu sembahyang? Yang dikatakan fardu sembahyang ni, iaitu sembahyang 5 waktu sehari semalam. Itu paling wajib tu. Nak tak nak, setiap individu Muslim dia kena tahu setiap perkara yang bersangkut paut tentang 5 waktu solat tadi. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Satu. Yang kedua, dia kena tahu tentang rukun-rukun solat. Berapa rukun solat? Dan setiap rukun tadi dia kena tahu secara terperinci macam mana rukun tadi. Salah satu daripada rukun tu berdiri tegak. Apa yang dikatakan berdiri tegak? Dengan permasalahan berdiri tegak, kalau kita faham, baru kita tahu sah tak sah kita salat dekat dalam bas, sah tak sah kita salat dekat dalam kapal terbang, sah tak sah kita salat dekat dalam kereta api, kenderaan. Dengan permasalahan kita mengetahui secara terperinci tentang rukun salat yang pertama, iaitu berdiri tegak tadi. Adakah berdiri tegak tadi boleh menyengging dekat tiang? Berdiri tegak tadi boleh tak menyengging dekat apa ni? Dekat dinding. Kemudian takbiratul ihram. Salah satu rukunnya. Apa yang dikatakan takbiratul ihram? Mana takbiratul ihram? Yang disebutkan takbiratul ihram, salah satu daripada rukun solat tu, mana dia? Adakah perkataan Allahu Akbar? Ataupun angkat 2 tangan? Ataupun perkataan Allahu Akbar dan angkat 2 tangan? Ni baik-baik. Ada satu istimak. Bukan istimak, macam kursus lah. Kursus guru-guru pengajian Islam, yang graduate tu, pengajian Islam, guru-guru pengajian Islam. Lebih kurang dalam, tak ramai, dalam 30 orang. Tapi saya tak tahulah dia degree ke, sijil ke apa, Wallahualam. Satu hari dia jemput saya. Ni guru pengajian Islam ni. Saya bagi soalan cepu mas. Apa yang manakah yang dikatakan takbiratul ihram? Cuba bayang dengan muka selamba tanpa malu dia. Yang dikatakan takbiratul ihram, angkat tangan. Saya kata padahal masyarakat sesat. Guru pengajian Islam pun dah sesat, masyarakat awam lagi sesat. Cuba bayangkan. Ini benda bukan main-main. Itu sebabnya salah satu daripada syarat sah solat ialah mengetahui segala perkara yang berkaitan tentang solat.
Itu sebabnya akhirnya hari ni kalau kita bicara tentang yang lahiriah ni saja, belum cerita bab khusyuk, belum cerita bab ikhlas, belum cerita bab ujub, belum cerita bab takabur, bab perkara yang bersangkut paut dengan hati. Yang lahiriah ni saja, kan? Solat kita tu seperti mencurah air di atas daun keladi. Sedangkan setiap kali solat, sepatut input selepas seorang itu solat, 3 perkara ulama sebut dia akan dapat. 3 perkara yang dia akan dapat. Bila dia salam je, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka 3 perkara dia akan dapat. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama sekali, semakin memperkukuhkan keimanan dan keyakinannya pada Allah. Apa maksud keyakinan tadi semakin kukuh? Iaitu tak akan timbul kerisauan dan keraguan dalam dirinya untuk meniti kehidupan seharian dia. Kenapa? Kerana dia yakin bahawa hidupnya itu ada kebergantungan dan keterikatan dengan Allah. Semakin kukuh. Yang kedua dia akan dapat, iaitu semakin khauf. Apa maksud khauf? Semakin takut dalam dirinya kepada Allah. Dia pergi kedai makan, dia nak ambil makanan, dia bukan ambil makanan tadi dengan selera dia. Dia ambil makanan tu Allah Ta'ala suka tak suka. Ni orang takut Allah. Bukannya pergi je Giant, masuk Giant, ambil banyak shopping hari ni. Awal bulan kata, dengan kening-kening dia angkat. Sampai hujung bulan, tak penuh bakul, akhir bulan. Jauh kepala. Tak. Awal bulan ke akhir bulan ke, ada duit ke tak ada duit, apa yang dia nak ambil tadi tu, dia akan ambil kira benda tu perlu tak perlu, kerana Allah Ta'ala suruh ambil sesuatu perkara yang betul-betul perlu. Ni orang takut Allah. Bukan hidupnya tu ikut seberasa. Kan seberasa kan, saya rasa hari ni saya nak makan ni, saya rasa hari ni saya nak tu, tak. Dia akan senantiasa, orang yang takut Allah ni, apa dia nak buat, dia akan tengok Allah Ta'ala suka tak suka, tak suka dia takkan buat, sebab dia takut. Yang ketiga dia akan dapat, iaitu semakin taqarrub. Taqarrub iaitu semakin hampir dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati tu dekat dengan Allah. Macam cerita P. Ramlee tu kan, dia tengok sup tu pun dia nampak apa? Cerita Madu 3 tu. Dia tengok sup tu, dia nampak apa? Kan? Ni hati tu dekat. Bila tengok makanan, ingat Allah. Bila tengok air, ingat Allah. Bila tengok sahabat, ingat Allah. Bila kita tengok sahabat, kita ingat Allah, kita tak akan inaya sahabat kita. Kenapa tak inaya sahabat tu? Kan kita hari ni, kita suka prank kan, prank kawan, prank sahabat. Kita tak akan mampu nak prank dia. Sebab apa? Kita takut Allah Ta'ala tu. Dan Allah Ta'ala tak suka kita prank orang. Bergurau ada batas. Rasulullah bergurau, tapi Rasulullah tu ada batas. Bukan tak boleh. Ini tak prank sampai ke orang tu habis patah, lokus basah, semua habis. Prank takkan buat. Hatinya dekat dengan Allah, dia akan ingat Allah, dia tak akan buat orang. Ni orang yang hati dekat dengan Allah, taqarrub ila Allah. 3 benda ni ulama sebut, kalau 3 perkara ni selepas dia buat satu ketaatan, pengabdian, ibadah pada Allah, amalan soleh, dia buat 3 benda ni tak ada, maknanya benda yang dia buat tadi ada masalah. Baik masalah secara zahir ataupun masalah secara batin. Zahir apa masalah? Apa maksud dia? Ni dia ilmu yang sedang kita bincangkan ni. Kemungkinan kalau kata solat, dia tak tahu rukun solat. Kemungkinan dia tak tahu perkara-perkara yang bersangkut paut dengan solat. Solatnya tu hanya sekadar ikut. Kalau sebut takbiratul ihram tadi, dia pun tak tahu kat mana takbiratul ihram. Yang dia tahu takbiratul ihram kat tangan. Yang sebenar takbiratul ihram yang dikatakan rukun solat tu, dia tak ketahui. Jadi akhirnya sah tak solat. Jadi solat tu seperti mencurah air di atas daun keladi. Berapa tahun solat? 30 tahun. Berapa tahun solat? 50 tahun. Berapa tahun solat? 60 tahun. Tapi solat itu tidak menjadi pembentukan kepribadian seseorang itu untuk menjadi seorang Muslim yang benar-benar diredai oleh Allah SWT. Sedangkan kita lakukan ibadah ni bukan kejar pahala. Bukan hanya kejar, pertama sekali biasa masyarakat awam, dia akan melakukan ibadah tu. Kenapa? Kerana janji dah buat. Betul tak? Dah solat? Dah. Tengok nanti lepas je solat zuhur. Kan masing-masing macam keluar tandas, kalau cakap kasar dia. Kan, lepas je solat zuhur, macam muka orang keluar tandas.
lega dah solat. Apa ingat solat tu? Saya datangkan satu kisah. Kalau tuan-tuan biasa baca kitab Fadailul A'mal, pernah dengar? Kitab orang tabligh, Fadailul A'mal. Siapa penulis dia? Syekh Zakaria, Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Tuan-tuan tahu tak, satu hari dia keluar berdakwah, satu grup dia keluar berdakwah. Jadi mereka ni kan berjalan jauh ni, daripada satu rumah ke satu rumah, daripada satu kampung ke satu kampung, sampai dah selesailah apa yang telah mereka cadang tadi. Mereka balik ke masjid. Jauh jalan ni. Bila balik je masjid, sahabat-sahabat tadi semua terbaring kerana kepenatan berjalan jauh. Syekh Zakaria, Maulana Zakaria ni, dia tu ambil wuduk di solat. Bila dia solat saja, lepas dia solat, selesai solat, kawan-kawan ni tengok dia solat, dia orang datang pada Maulana Zakaria. Dia orang pun tanya, Maulana tak penat ke jalan jauh, dia kata. Kan, balik-balik terus sembahyang. Maulana kata, saya rasakan bila saya sembahyang tadi, saya lebih rasa beristirahat. Saya sembahyang tadi rasa lebih tenang. Saya sembahyang tadi, saya rasa lebih segar badan saya. Nampak? Dia jadikan solat itu sebagai tempat beristirahat. Baik beristirahat secara lahiriah tubuh kita ni, begitu juga beristirahat secara penjiwaan kita, ketenangan pemikiran kita. Ni bukan hanya sekadar solat, dah solat, oh lega solat. Apa ingat solat tu apa? Sebabnya ini perkara yang perlu kita lihat, kita teliti dan kita muhasabah balik, supaya setiap ibadah yang kita lakukan itu bukan hanya duduk takut yang sama. Kalau benda itulah yang kita gendong saban tahun, maka sudah pasti kita tak lebih seperti anak-anak tadi. Anak-anak tadika solat. Yang solat perlu dipantau, yang solat perlu dimarah, yang perlu solat perlu dicakap, perlu disuruh dan sebagainya. Kenapa? Kerana bila ada kesinambungan, setiap tahun tu ada penambah baik pada ibadah kita, maka insya-Allah ibadah tadi bukannya datang sebagai satu beban, tetapi dia datang sebagai satu rasa seronok sangat. Bila buat rasa seronok. Tanggungjawab tu asas, trust. Tetapi sampai satu tahap bila kita rasa benda tu satu benda yang menyeronokkan, maka dia tidak akan rasa beban. Yang jadi beban hari ni kerana kita letak dalam kepala kita tanggungjawab. Oh ni tanggungjawab ni amanah, nak kena buat. Akhirnya beban. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Tapi cuba berjalan, melangkah untuk sampai satu tahap kita rasakan apa yang kita lakukan itu bukan lagi beban, bukan lagi amanah, tetapi memang kita cari untuk menjadikan satu perkara yang sangat kita suka dan sangat kita cintai. Ini dia. Jadi bermula dengan benda ni. Kena tahu perkara bersangkut paut. Ini fardu ain. Tak nak kena tahu perkara yang bersangkut paut dengan tentang solat tadi. Yang ketiga, fardu puasa. Ni tuan-tuan, kita dah masuk Rejab. Jadi tuan-tuan dah boleh buka kitab-kitab puasa. Rukun puasa. Ada tak rukun puasa? Dah 20 tahun puasa. Kan? Ada sebahagian kita 30 tahun puasa. Saya pernah tanya satu majlis, kuliah maghrib, yang duduk kat depan saya tu semuanya orang-orang yang tak terima gaji dah, terima pencen. Ada tak rukun puasa? Rukun puasa, Ustaz? Mana ada rukun puasa? Rukun ni apa? Rukun ni tiang. Rukun ni tulang. Benda teras. Tiang, tulang. Manusia ada tulang. Tulang belakang, penting. Bangunan kena ada tiang. Basikal kena ada, dia panggil apa? Rangka. Kereta ada rangka. Tak ada benda yang dia jadi tanpa tiang, tanpa rangka, tanpa, kalau bahasa Indonesia, pondamen. Benda teras. Kena ada. Tiba-tiba puasa tak ada tiang. Baru dia terkejut. Cuba bayangkan tuan-tuan, kalau katalah mati dalam keadaan dia tak tahu puasa tu ada rukun. Apa jadi pada puasa dia sebelum-sebelum tu? Ini wajib. Itu sebabnya kita jangan rasa duduk zon selesa. Saya dah puasa, saya dah zakat, saya dah haji, saya dah solat. Oh, jangan. Itu sebabnya kita kena senantiasa belajar tuntut ilmu. Ada penambahbaikan, ada penambah pengetahuan kita, supaya amal ibadah tadi ada penambah baikkan dalam pelaksanaan. Kemudian perkara-perkara yang membatalkan, sama ada membatalkan solat ataupun membatalkan puasa, kena tahu, itu wajib. Kerana takut-takut ada perkara yang kita lakukan bahawa
Sehinggakan perkara tersebut membatalkan solat tanpa pengetahuan kita, membatalkan puasa tanpa pengetahuan kita. Bahkan bukan hanya sekadar membatalkan, mengurangkan. Membatalkan sembahyang, membatalkan puasa, bahkan sehingga kita perlu ambil tahu perkara-perkara yang mengurangkan pahala ataupun kebaikan ibadah solat dan juga mengurangkan pahala kebaikan ibadah puasa. Kena ambil kira. Itu yang Nabi SAW sebut. Banyak hadis-hadis Nabi berikan peringatan kepada kita. Nabi kata, jangan sampai kita ni puasa tu hanya sekadar lapar dan dahaga. Ni nak masuk bulan puasa ni. Jangan hanya sekadar puasa kita itu lapar dan dahaga. Bahkan ada satu hadis Nabi ketika Rasulullah SAW duduk atas mimbar nak turun ke bawah. Waktu Rasulullah nak turun daripada mimbar tu, tiba-tiba didatangi oleh Jibril AS. Lalu Jibril kata, wahai Muhammad, bila ku katakan perkara ini, maka kau angguk. Jibril ni, dia malaikat. Malaikat ni dia tak akan buat satu perkara kecuali perintah Allah. Maka waktu tu Jibril datang memang atas perintah Allah. Lalu ketika tu Rasulullah angguk. Bila Rasulullah angguk saja, ketika tu Jibril pun kata, apa 3 perkara tersebut? Pertamanya, iaitu bila seseorang itu berpuasa tetapi dia tidak mendapat keampunan Allah SWT, maka celakalah dia. Dia puasa, tapi selesai dia puasa tadi dia tak mendapat keampunan Allah, maka orang ni orang celaka. Cuba bayangkan kalau Allah Ta'ala mencelakakan. Cuba bayangkan tuan-tuan, hidup kita ni berpaksikan rajak harapan kepada rahmat Allah. Kalau Allah Ta'ala berpaling saja daripada kita, apa lagi nilai yang ada pada kita? Tak ada apa-apa dah tuan-tuan. Makan, minum, makan tu je. Makan, contoh makan. Makan tu tuan-tuan, kita beli makan. Siapa yang gerakkan kita beli makan? Allah. Kemudian sampailah kepada makan. Siapa yang menyuapkan makan? Kalau kita kata kita yang suap ni, tangan yang menggerak, siapa gerakkan? Kalau Allah Ta'ala tak gerakkan jari-jari kita untuk menyuap, boleh suap tak? 1. 2. Kemudian bila sampai kat dalam mulut, berapa ramai orang yang masuk makanan ke dalam mulut. Pertama nak suap, nak sampai ke dalam mulut, berapa ramai orang yang tangan dia kuat, kukuh, tapi makanan tadi belum tentu sampai ke dalam mulut. Jatuh, tiba-tiba jatuh. Maknanya yang menyampaikan makanan tadi bukan tangan, tapi Allah. Bila masuk pula dalam mulut, berapa ramai orang yang tak ada gigi. Kan? Awak dah tahulah saya tak ada gigi. Dia boleh datang bawa hadiah maruku. Tak rancur gusi orang tu. Nampak? Itu benda lahiriah yang kita nampak. Kemudian bila masuk dalam rongga ni, siapa yang menggerakkan makanan di dalam rongga kita ni? Dan siapa yang menghancurkan, melumatkan makanan yang dalam usus kita? Dan siapa pula yang membahagikan di antara benda yang pergi kepada untuk bermanfaat tubuh dan mana yang perlu dibuang? Cuba bayangkan tuan-tuan, banyak proses yang dia lalui. Kalau kita hanya bicara tentang makan saja pun tak mampu kita nilai dengan nikmat Allah. Tiba-tiba Allah Ta'ala paling daripada kita. Takut tuan-tuan. Ni perlu kita takut. Itu sebabnya bila Allah Ta'ala murka saja, Allah Ta'ala kata celaka tu berhati-hati. Siapa yang berpuasa tapi tak dapat keampunan Allah. Dia Nabi kata rugi orang yang berpuasa tapi puasanya itu hanya lapar dan dahaga. Ni banyak benda yang kita kena tengok, kita nilai balik. Ni yang dikatakan fardu ain. Semua orang kena belajar dan semua orang tak boleh lepas tangan benda ni. Kemudian di antara lagi fardu haji. Ni fardu ain. Bila fardu haji ni dia akan jadi fardu ain ke atas orang yang nak pergi haji. Bila dia dapat je panggilan haji, maka wajib dia pergi belajar tentang perkara yang bersangkut paut tentang haji. Kena belajar. Tapi selagi mana tak ada, boleh tak pergi? Pergi ketika itu hanya hukumnya harus. Pergi belajar tadi. Nama dia tak naik pun, tapi dia nak pergi belajar, boleh tak? Boleh. Hukumnya harus. Tak menjadi fardu ain. Bila fardu ain, tiba-tiba tabung haji telefon. Assalamualaikum cik. Nama cik naik, dia kata. Ada duit tak? Tak ada, sorry lah. Kan? Jadi fardu haji ni wajib kita pelajari ketika kita dah dipanggil sebagai tetamu Allah tadi. Kemudian fardu zakat. Bila wajib belajar zakat ni, wajib belajar zakat bila tika mana sampai kepada haul dan nisab tadi. Kena tahu macam mana kita nak tu. Tapi hari ni bab zakat ni tak apa panggil,
tak menjadi masalah sangat. Kan? Telefon je Lembaga Zakat Selangor. Assalamualaikum cik. Ni saya ada pendapatan, saya ada simpanan, saya ada kambing, saya ada lembu, saya ada unta, saya ada tanaman dan semua saya nak bayar zakat. Nanti dia akan tulis. Tulis. Dia akan bantu cara kira apa semua sekali. Selesai masalah. Transfer. Transfer. Lepas tu nanti dia bagi resit. Pelepasan cukai boleh, tak ada masalah. Semalam saya mesyuarat dengan Lembaga Zakat Selangor, tuan-tuan. Alhamdulillah hari ni mudah. Jadi bab zakat ni kalau tuan-tuan belajar pun boleh, kalau tuan-tuan tak belajar pun tak ada masalah, sebab ada satu agensi yang menjaga zakat. Tapi setidak-tidak tuan-tuan kena tahu asas. Sebab kita nak tahu apa benda yang perlu kita bayar. Ni kena belajar juga, walaupun tak belajar cara kira, walaupun tak belajar cara agihan, tapi setidak-tidak kita kena tahu apa yang diwajibkan zakat tadi. Adakah pendapatan saja? Tidak. Adakah simpanan saja? Tidak. Adakah emas, perak? Itu semua kena kira tu. Emas, perak, simpanan. Emas tadi pula dekat bilin. Emas tadi kena bayar zakat. Bukannya bila ada emas saja terus bayar. Tak. Pertama dikira daripada haul dia. Yang kedua nisab dia. Sampai tahun. Kemudian nilaian emas yang ada dalam tangan kita tadi. Kemudian adakah simpanan dan pakai. Itu semua kena ambil kira juga. Perlu kita pelajari supaya walaupun kita tak pergi pejabat zakat, tapi kita tahu bahawa ada benda, ada perkara yang kita perlu ataupun wajib keluarkan zakat. Dan segala yang membatalkannya. Dan yang lebih daripada itu iaitu fardu kifayah. Maknanya selain daripada perkara-perkara yang dibincangkan tadi, taharah, sembahyang, kemudian puasa, kemudian haji dan juga zakat, itu wajib kita wajib kita pelajari. Selain daripada itu tak perlu. Salah satu contohnya masalah munakahat. Munakahat ni waktu nak nikah, tu kena tahulah sikit rukun, berapa rukun nikah. Tu kena belajar. Tapi secara terperinci tak perlu. Talak, semua perkara-perkara yang bersangkut paut dengan munakahat. Kemudian muamalat, perlu tak tahu? Tak perlu tahu. Tapi kalau tahu lebih baik. Macam mana jual beli. Hari ni pula orang jenis beli beli pakai Grab, pakai online. Tu sah ke tak sah? Jual beli pakai online tu sah tak sah? Buka Shopee, dia tengok barang apa dia nak beli, dia ambil link, dia copy paste, dia hantar kat suami dia, so suami dia bayar sekati dia je, kan? Suami kebil mata, tak bayar salah, bayar salah. Sah tak beg tadi? Jual beli tadi sah tak? Belajarlah. Bukan kita nak cerita hari ni. Itu kena belajar. Jadi kat situ kita tengok balik. Begitu juga jinayat. Jinayat ni kisas, hudud. Salah satu masalah zina. Jadi benda-benda ni tak perlu tahu secara perinci. Tapi walaupun tak perlu tahu tuan-tuan, kena ambil tahu juga. Sebab ni tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Islam ni tuan-tuan, kalau kita bincang tentang bab jinayat, Islam ni bukannya menghukum. Tapi Islam itu mendidik. Islam tu bukan menghukum. Kita ambil contoh tuan-tuan. Sebatan mahkamah sivil dengan sebatan mahkamah syariat. Sebatan mahkamah sivil, pernah tengok? Ditarik panjang, kemudian dilepaskan. Tuan-tuan, kawan-kawan yang pernah kena tu, dia kata apa? Kalau dah kena tu, sampai mati benda tu tak hilang. Dia angkat tarik tinggi tu, dia sebat tu tuan-tuan, kali pertama tak pecah, kali kedua pecah kita punya tu, daging kita tu pecah. Itu macam-macam kesalahan lah. Tapi kalau kena tu tuan-tuan, sampai mati tak hilang benda tu. Tu mahkamah sivil. Mahkamah syariah tuan-tuan, rotan dia tak boleh lebih daripada 1 hasta. Kemudian dia angkat tu pula tuan-tuan, tangan tu tak boleh lebih daripada dada. Tangan tu tak boleh lebih daripada dada. Nak angkat rotan tu, tangan tu tak boleh lebih daripada dada.
Saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan pernah rotan anak? Pernah rotan suami? Tahu. Pernah rotan isteri? Rotan, cuba bayang, pernah kena rotan? Pernah kena rotan kan? Pernah kena rotan. Ustaz rotan macam mana? Macam ni kan? Ayah rotan tu macam ni. Padahal mahkamah syariah dia rotan orang berzina tu macam ni. Cuba bayang, orang minum arak tu macam ni tuan-tuan. Rasa apa rotan macam ni? Kan? Ni rasa apa ni? Tapi syarat dia mesti rotan di tengah halayak ramai. Syarat dia. Jadi dia bukan menghukum tuan-tuan, tapi dia nak mendidik supaya kita ni rasa takut dan kita beriman pada Allah. Saya datang satu contoh. Kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari seorang perempuan tuan-tuan dia datang jumpa Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku dah berzina. Tolong ambil tindakan atas aku." Tolong ambil tindakan atas aku ya Rasulullah. Sampai 3 kali diulang. Rasulullah suruh dia balik. Dia datang lagi. Dia minta lagi. Sampai 3 kali dia datang. Rasulullah tanya pada dia, "Kau mengandung tak?" "Ya, aku mengandung." "Kalau macam tu, pergi bersalin dulu." Perempuan tadi pun bila kata mengandung saja, Rasulullah perintah pada dia supaya cari wali dia, waris dia. Jadi waris dia pun datang. Bila waris datang, Rasulullah perintah kepada waris dia, "Kau jagalah wanita ini sebagaimana kau menjaga wanita hamil yang lain." Nampak? Kita orang Melayu, kita buat apa? Bila kita tahu anak, na'udzubillah lah, bila kita tahu je ada keluarga kita kan bapak tu dia pijak anak tu, dia henyak anak tu. Rasulullah tak ajar macam tu. Bukan kita galakkan zina, tapi macam mana Islam mengajar. Rasulullah perintah supaya bawa balik perempuan ni, jaga elok-elok sebagaimana kamu menjaga wanita hamil yang lain. Kemudian 9 bulan lepas bersalin, dia datang balik. Dia datang balik, "Ya Rasulullah, tolonglah ikap aku ya Rasulullah. Tolong ambil tindakan atas aku berzina." Lalu Rasulullah tanya lagi, "Kamu nyusukan anak tak?" "Nyusu." "Pergi nyusukan sampai putus susu." Perempuan tadi balik lagi susukan anak sampai selesai 2 tahun. Baru dia datang balik kepada Rasulullah. Rasulullah tanya lagi, "Susu tak?" Dah putus Rasulullah. Barulah ketika itu Rasulullah rejam, sebabkan dia dah berkahwin, kerana hukuman atas dia rejam sampai mati. Ditanam setengah, kemudian dibaling batu. Di mana? Di tengah-tengah laluan orang. Jadi dia baling sampailah dia mati. Lepas dia mati tuan-tuan, jenazah tadi Rasulullah perintah para sahabat supaya diselesaikan. Mandi, kapan, solat. Lalu ketika itu Rasulullah pertama sekali sampai ke solat, Sayyidina Umar datang. "Ya Rasulullah, kenapa kau masih lagi solat ke atas wanita berzina?" Ketika itulah Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, "Sesungguhnya wanita yang berzina ini taubatnya jauh lebih baik daripada 40 ahli Madinah yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala." Nampak bagaimana Rasulullah jaga? Sampai ke sudah tuan-tuan. Pertama, Rasulullah jaga dia. Yang kedua, cuba bayangkan tuan-tuan, ada Rasulullah pergi cari dia. Ada Rasulullah pergi cari orang zina? Tak. Itu sebabnya bila datang pengakuan, satu pengakuan datang, maka pengakuan tadi diambil. Tapi kalau satu saksi datang membuat satu pengakuan bahawa orang tu berzina, pertama sekali hakim akan ambil tindakan atas orang yang saksi tadi ataupun yang buat laporan tadi. Kita hari ni tak, kita pergi buat report, lepas tu orang kena report tu mati, dia duduk situ. Yang mereport, yang buat fitnah tadi pergi macam tu je. Ni cara dunia. Cara Allah tidak. Orang yang buat report tu, orang tu pertama sekali akan diselidiki. Dia adil ke tak adil? Dia pakai mata dia, pandangan mata dia tu nampak tak nampak? Kalau katalah ketika tu dia pakai spek mata, maka automatik dia tu sendiri kena sebat 80 kali. Cuba bayang, belum lagi fitnah. Baik Islam ajar kita. Lepas tu kemudian sampai ke sudah Rasulullah SAW tak pernah tanya pun, tak ada satu riwayat pun, ataupun saya sendiri yang tak pernah jumpa satu riwayat pun yang menyatakan Rasulullah tanya, "Kamu berzina dengan lelaki mana? Kamu berzina dengan lelaki mana?" Tak ada, Rasulullah tak tanya. Kita hari ni kita korek habis-habis. Dah habis-habis semua sekali dibawa. Nampak cara sistem Islam tu cantik tak cantik? Dia bukan menghukum, tetapi dia nak mendidik dan mentarbiah untuk menjadi seorang Muslim yang bukan hanya sekadar melihat dunia, tetapi memikirkan keadaan hidup di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana Rasulullah SAW ajar pada kita. Itu bab jenayat tadi tu. Sebabnya kena belajar. Walaupun bukan fardu ain, cukup dengan sekadar fardu kifayah, tapi sedap-sedap belajar untuk pengetahuan kita bahawa Islam itu sangat cantik. Sangat cantik. Dan memang satu kewajipan ke atas kita untuk melaksanakan hukum Islam. Dan bahkan sampai tahap
bab jenayah inilah kemuncak yang paling ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Bab hukum jenayah ni lah, pelaksanaan hukum jenayah inilah yang paling sangat-sangat ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Kenapa? Kerana kalau sampai tahap Islam dapat melaksanakan hukum jenayah ini, pelaksanaan jenayah ini, tuan-tuan, hukum jenayah ni, maka ketika itu secara tak langsung masyarakat kufur ataupun orang duduk luar Islam tu, mereka akan jadikan tu sebagai satu jalan dakwah bahawa Islam itu sangat cantik, bukan menghukum tetapi mendidik. Adapun kadar fardu ain pada ilmu batin, wallahu ta'ala alam. Ikut sekadar tu. Hari ni satu perenggan. Bulan depan satu perenggan. 30 tahun tak habis. Tak ustaz mati, anak murid pencen. Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama pada petang ni. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala berikan kita kefahaman yang baik, diberikan kita kekuatan, kelapangan jalan untuk senantiasa kita duduk dalam ketaatan dan pengabdian pada Allah SWT. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu menunjuk kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tangguh majlis dengan tasbih kafaratan saturan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وبالله توفيق الهداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.